Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam CTU 151 bab 4, bab yang terakhir iaitu Islam di alam Melayu bahagian yang kedua. Okey, kita membincangkan subtopik yang terakhir iaitu bagaimana kita bercakap impak ketamadunan alam Melayu ini, iaitu impak ketamadunan Islam dalam pembentukan Malaysia itu sendiri. Okey, maknanya kita bercakap tentang konteks kemerdekaan tanah Melayu, selepas itu pembentukan Malaysia. Okey, dia ada 3 impak utama. Pertama, kita bercakap tentang perlembagaan persekutuan. Yang kedua, kita bercakap tentang penggubalan dasar-dasar negara. Dan yang ketiga, kita bercakap tentang bagaimana aspirasi negara Islam bermanhajkan sistem yang ditekankan oleh kerajaan seperti Islam Hadari. Sebelum ini Islam Madani dan sebagainya. Ini kita bercakap tentang bagaimana aspirasi negara Islam itu. Okey, nanti kita akan bincangkan ketiga-tiga ini. Yang pertama, kita bercakap tentang perlembagaan persekutuan. Okey, dalam banyak perkara dalam perlembagaan persekutuan ini, maka dia ada melibatkan perkara 3.1 iaitu bagaimana impak menetapkan Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Ini yang amat cantik di sini. Maknanya Islam dijaga dalam perlembagaan Malaysia itu, persekutuan Malaysia itu sendiri. Yang kedua, perkara 32/1 iaitu menggariskan ketatanegaraan iaitu yang di-Pertuan Agong mestilah orang Melayu dan beragama Islam. Ini ditekankan, digarisbawahi, iaitu pertama orang Melayu, mesti orang Melayu. Yang kedua, mesti beragama Islam. Kemudian kita bercakap tentang perkara 152. Perkara 152 ini bincangkan dua benda, iaitu apa? Pertama, menetapkan hak keistimewaan orang Melayu. Dan ditambah juga iaitu Bumi Putera. Hak keistimewaan Melayu dan Bumi Putera, dan tidak boleh dipertikaikan sama sekali. Kalau ada isu yang mempertikaikan, sebenarnya itu melanggar perlembagaan persekutuan. Kemudian yang kedua yang kita bercakap iaitu perkara 152 ini menetapkan hak keistimewaan bahasa Melayu yang tidak boleh digantikan dengan bahasa yang lain. Tetapi tidak menafikan hak perbincangan dengan bahasa yang lain, tetapi mesti diutamakan iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Kemudian perkara 153 pula menetapkan bahawa kedudukan orang Melayu dan Bumi Putera dijamin, terjamin dan di bawah tanggungjawab yang di-Pertuan Agong ataupun Sultan. Maknanya orang Melayu, hak orang Melayu, kedudukan orang Melayu dan juga Bumi Putera tidak boleh diganggu-gugat sama sekali. Kalau ada isu yang menimbulkan tentang keistimewaan orang Melayu ini, sebenarnya dah melanggar dari segi hak dan kedudukan orang Melayu dalam perlembagaan persekutuan dan juga kaum Bumi Putera. Kemudian juga ditekankan bahawa perlembagaan persekutuan mengiktiraf tentang undang-undang adat yang terlaksana di kalangan orang Melayu dan juga peribumi Sabah dan Sarawak. Selagi mana undang-undang adat itu tidak bercanggah dengan perlembagaan persekutuan. Baik itulah kalau kita melihat di negeri Sarawak ataupun negeri Sabah ada undang-undang adat istiadat, contohnya adat istiadat Melayu, adat istiadat Iban, orang Ulu dan sebagainya. Ini undang-undang ini diiktiraf. Bukan tidak hanya terpakai untuk di kalangan mereka, ini diiktiraf. Maknanya ada legitimasi terhadap undang-undang adat yang berlaku terhadap orang Melayu itu sendiri, juga tentang pribumi Sabah dan juga Sarawak. Itu kita bercakap dari segi aspek impak ketamadunan Islam dalam perlembagaan persekutuan. Okey, kita beralih yang kedua iaitu yang disebut sebagai penggubalan dasar-dasar negara. Apa dasar-dasar negara itu? Pertama, kita yakin iaitu rukun negara itu sendiri. Yang lahir setelah isu berlakunya rasisme tahun 1969, iaitu yang mana pergaduhan di antara kaum itu sendiri. Rukun negara ini yang lahirlah rukun negara yang menjadi satu tulang belakang kepada Malaysia itu sendiri. Kemudian yang kedua, dasar pendidikan negara.
yang berteraskan tentang laporan Razak 1996 dan juga Rahman Talib 1991. Ada dua benda dekat sini penting. Pertama, penekanan terhadap bahasa Melayu sebagai bahasa perantaran pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, meletakkan pendidikan Islam itu wajib dalam kurikulum di sekolah rendah dan juga di sekolah menengah. Maknanya, pendidikan Islam diwajibkan kepada para pelajar yang Islam sudah daripada awal lagi. Okey, tidak boleh pertikaikan sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Bahkan di universiti tingkat diploma pun diwajibkan pendidikan Islam itu diwajibkan kepada pelajar-pelajar ataupun mahasiswa Islam. Okey. Kemudian dasar ekonomi baru digubah sebagai teras pembangunan ekonomi Melayu dan mensasarkan objektif pembangunan Melayu. Mana dasar ekonomi Melayu, dasar ekonomi baru ini meletakkan bahawa pembangunan orang Melayu diutamakan. Maknanya elemen kemelayuan itu jadikan penanda aras terhadap kejayaan pembangunan negara, terutama dalam aspek ekonomi. Ini yang kita katakan bahawa keistimewaan orang Melayu terhadap dasar ekonomi ini sendiri. Kemudian dan yang terakhir, dasar kebudayaan nasional bahawa budaya ataupun kebangsaan ini mestilah berteraskan teras Melayu itu sendiri. Maknanya budaya yang lain yang rosak tidak diterima, budaya yang lain juga diterima asalkan ia baik, asalkan tidak bertentangan dengan Islam, maka diterima. Maknanya Islam mewarnai dasar kebudayaan nasional ini. Kemudian yang terakhir sekali kita bincangkan iaitu aspirasi negara Islam bermasyarakat hadari ini yang terkemudian yang ada yang mana pernah berlaku dalam negara kita Malaysia, iaitu aspirasi mewujudkan sebuah negara Islam yang bermasyarakat hadari, yang mana ditujukan 10 prinsip Islam hadari itu sendiri. Pertama, keimanan dan ketakwaan kepada Allah, ini yang amat penting. Kedua, kerajaan yang adil dan beramanah. Yang ketiga, rakyat berjiwa merdeka. Merdeka dari segi apa? Bukan bebas mutlak, tidak. Jiwa merdeka. Tidak dijajah dengan budaya-budaya yang merosakkan orang Melayu dan juga Islam itu sendiri. Penguasaan ilmu pengetahuan dipertingkatkan. Pembangunan ekonomi seimbang dan juga komprehensif. Kehidupan yang berkualiti, kehidupan yang mana kualiti itu sentiasa bertambah bagus. Kemudian pembelaan hak minoriti dan juga golongan wanita. Ini kita lihat. Golongan minoriti tidak ditinggalkan dan juga wanita dijaga haknya. Kemudian keutuhan budaya dan juga moral. Kemudian pemeliharaan alam sekitar. Dan yang terakhir sekali kekuatan pertahanan. Ini yang dikatakan bagaimana aspirasi negara Islam yang berlandaskan ataupun memanhajkan Islam hadari itu sendiri. Okey. Kemudian kesimpulan daripada topik ini iaitu kita bincangkan 4 perkara. Pertama iaitu tamadun Melayu telah dimantapkan oleh Islam itu sendiri. Tamadun Melayu tidak ada apa-apanya sebelum Islam datang. Tetapi bila Islam datang, tamadun Melayu diwarnai dengan hal-hal seperti pegangan, bahasa, kebudayaan, ekonomi, politik dan lain-lain lagi. Maknanya Islam sebagai booster kepada kebangkitan tamadun Melayu, peradaban Melayu itu sendiri. Kemudian tamadun Melayu yang kedua, tamadun Melayu dibentuk oleh 3 elemen utama. Apa dia? Bahasa Melayu, okey, yang ada dipengaruhi oleh bahasa Arab yang seharusnya ia bahasa komunikasi yang amat penting, yang mempengaruhi terhadap bahasa Melayu itu sendiri. Bahasa Arab mempengaruhi juga bahasa Melayu. Kemudian adat Melayu, adat Melayu sendiri, dan agama Islam itu sendiri. Islam yang mewarnai adat Melayu itu sendiri, sehingga melahirkan ketamadunan Melayu yang amat signifikan dari dulu sehingga sekarang ini. Kemudian yang ketiga, Islamlah menjadi asas kepada perpaduan masyarakat alam Melayu, bukan di Malaysia saja, bahkan Nusantara, bahkan keluar daripada Nusantara seperti apa di Afrika dan di kawasan-kawasan lain. Banyak orang-orang Melayu yang berhijrah keluar
Sehingga ada perbincangan di TV RTM kalau tidak salah, diaspora Melayu. Maknanya bagaimana kejayaan-kejayaan orang-orang Melayu yang berada di luar negara, seperti di New Zealand, di Perancis dan di banyak tempat, di Belanda dan sebagainya, bahawa bangsa Melayu, peradaban Melayu bukan hanya terkotak di dalam konteks alam Melayu saja, tetapi berkembang sehingga keluar. Okey. Dan yang keempat, kita bercakap bahawa perkembangan dan kekuatan serta keruntuhan masyarakat Melayu. Maknanya kekuatan dan juga keruntuhan masyarakat alam Melayu, tamadun Melayu bergantung kepada sejauh mana orang Melayu beramal dengan Islam itu sendiri. Peradaban Melayu itu bertenggekkan dengan Islam itu sendiri. Maknanya, bila mana orang Melayu nak berjaya, nak bangkit, membentuk ketamadunan Melayu yang ampuh, yang disegani sebelum ini, maka mestilah beramal dengan amalan yang telah ditetapkan dalam Islam itu. Okey. Kemudian, ini saja perbincangan kita berkaitan tentang Islam di alam Melayu, bagaimana memberi impak kepada ketamadunan Melayu, khususnya dalam perkembangan tamadun Islam di Malaysia ini sendiri. InsyaAllah, ada masa kita jumpa lagi. Akhir kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.